Saya pun nak jawapan kepada soalan ni, berapa lama kita nak berkurung. Saya pun dah bosan dah guys. Bulan ni okey, bulan ni okey, bulan depan okey, bulan depan dah bulan lagi satu okey, bulan tak habis-habis. Saya sendiri bosan. Saya pun nak tahu jawapan berapa lama lagi kita nak berkurung. Raya puasa dah terlepas. Raya haji memang macam tak sempat. Kita pun let go je lah. Deepawali pun tak payah, Christmas pun tak payah. Tapi raya tahun depan boleh tak guys? Raya tahun depan boleh tak kita sambut balik? At least lah raya tahun depan. Boleh tak tahan untuk pergi berjumpa-jumpa sebelum sehinggalah. Satgi kan Deepawali semua orang keluar nak pergi shopping balik. Sebelum tu kena Merdeka dulu ya. Raya Haji, Merdeka. Lepas Merdeka, Deepawali. Lepas Deepawali, Christmas. Semua ni kita nak sambut tak boleh lah. Duduk rumah dulu guys. Saya faham ramai yang tanya berapa lama lagi. Saya pun tak tahu berapa lama lagi. Ya, yeah? I'm sorry if I hurt anyone. Saya sorry kalau apa yang saya cakap ni you all terasa. Ada yang terasa di luar sana. Saya faham ya. Ada orang terpaksa singgah rumah mak sebab mak dia jaga anak dia. Ada orang terpaksa singgah rumah mak sebab rumah mak mertua sebab dia makan dekat rumah mak mertua every day. Isteri dia tak larat masak ataupun suami isteri bekerja sekian-sekian jadi terpaksa makan di rumah mak mertua sebelum pulang ke rumah. Saya faham. Itu adalah perkara-perkara, some things memang within this PKPD, sebab itulah ada kebenaran yang diberikan, ada kelonggaran yang diberikan dan sebagainya, memang tak boleh nak dielakkan. Terpaksa, saya faham. Tapi benda-benda yang boleh dielakkan tu, benda-benda yang you all tahu memang salah. Kenapa buat? Kenapa buat? Itu yang saya tanya. Memang betul ke semuanya salah orang lain sahaja tanpa satu pun salah daripada pihak kita? Cuba fikir balik. Cuba throwback balik. Ya? Dan kepada semua orang yang nak pergi vaksin, tolonglah jangan jadi malaun dekat situ. Tolonglah. Jangan cakap tak ada orang bagi tahu awak. Jangan nak cakap tak ada orang pun bagi tahu yang kalau close contact tak boleh vaksin, kalau close contact tak boleh, kalau demam tak boleh vaksin. Tolonglah baca MySejahtera tu, membaca amalan mulia. Ya? Baca dekat MySejahtera tu. Kalau kita semua rakyat Malaysia mula belajar untuk update MySejahtera anda. Ada close contact, update MySejahtera. Ada demam, update MySejahtera. Ada batuk, update MySejahtera. Update MySejahtera anda. When you update MySejahtera, semua perkara akan jadi clean and clear. You akan faham. Awak demam, awak tanya, besok saya boleh ke masuk kerja, saya demam. Anda diberi arahan, kena juga masuk kerja. You update MySejahtera. You scan, you tak boleh masuk pun kerja. Settle. Awak close contact, update MySejahtera. Awak memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Awak tak boleh scan. Dia akan titik, dia akan bunyi macam tu. Ya? Hai, selain daripada tu, saya nak ingatkan juga, COVID ni mengganggu kita. COVID ni menyebabkan hospital-hospital menjadi tenat. Dah, hospital dah tenat dah. Katil tu tak apalah, buka-buka terus jadi katil. Buka-buka ambil katil Canvas, saya tak tahulah katil Canvas tu datang daripada mana. Ada yang kata datang daripada camp askar, ada yang kata, saya pun tak tahulah sebenarnya. Buka-buka ada katil hijau. Semua hospital dah ada katil Canvas tu dah. Zup je, laju je. Doktor ni datang daripada mana nak buka doktor macam mana? Nurse ni datang daripada mana? Nurse bukan boleh buka-buka macam tu. Nak belajar nurse 3 tahun. Itu junior nurse. Nak training lagi, nak orientasi lagi, nak belajar lagi. Berapa tahun? Doktor berapa tahun? Attendants, ambulance drivers, lagi berapa lama? Faham tak? So kita tak ada semua keperluan tu. We cannot semua orang pergi hospital, tak boleh. Hospital dah memang tenat dengan COVID ni. Bukan COVID yang gejala ringan, COVID gejala 3, 4, 5, faham tak? Lepas tu ada pula orang yang tak makan ubat kencing manis sampai dapat kencing manis yang teruk. Dah kena masuk hospital sebab DKA. Sebab kencing manis dia tinggi, kena masuk hospital sebab kencing manis. Tapi dia tak ada COVID. Dapat DKA lah, dapat uncontrolled DM lah. Kenapa tak makan ubat? Oh, mak saya kata jangan makan ubat kencing manis. Pula dah. Habis tu awak merokok minta kebenaran mak awak ke? Setiap batang rokok yang awak mancis ke, awak hidup kan, awak memang minta kebenaran mak ke? Tiba-tiba je bila zaman makan ubat, tiba-tiba jadi sangat loyal to your mother. Tak makan ubat darah tinggi sampai dapat darah tinggi, uncontrolled hypertension. Jagalah kesihatan secara keseluruhan supaya kita tak perlu pergi hospital. Tetapi jika anda tak sihat, jika anda memang ada masalah kesihatan, terjatuh, terseliuh lutut, makan makanan tiba-tiba dapat cerit-berit muntah, pergilah ke hospital dengan awal supaya anda tak menjadi tenat.
Kita nak stabilkan anda daripada awal. Don't stop yourself from going to hospital kalau anda perlu pergi ke hospital. Tetapi janganlah cari penyakit untuk pergi ke hospital. Kalau anda memang ada cyst ke, ada fibroid ke yang memerlukan rawatan, pergilah ke hospital, tak apa. Kalau jumpa ketulan dekat payudara ke ataupun tiba-tiba ada keluar pendarahan ke, pergilah ke hospital, tak ada masalah. Kalau batuk yang teruk yang berpanjangan dan batuk sampai berdarah, tak tahu sebab apa, janganlah takut pergi hospital sebab takut dilabel COVID. Sampai TB yang dah berbulan-bulan pun tak pergi hospital, tak boleh macam tu. Kalau perlu pergi hospital, dapatkan rawatan, tapi jangan cari penyakit. Ubat yang dah diberi tu makanlah. Kesihatan anda jagalah supaya kita tidak lebih mentenatkan sistem kesihatan dan juga hospital. Okey, ya. Hazim Serizawa 2. Kilang buka. Saya tahu. Saya tak kata betul kilang buka. Saya tak cakap salah kilang buka. Saya kata, saya cuba sarankan, saya cuba seru dan saya ajak kita semua untuk muhasabah diri. Kita tengok apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh contribute, apa yang kita boleh ubah untuk membawa perubahan kepada masyarakat kita. Itu je yang saya nak cakap. Minta maaf lah kalau tersalah. Ya, saya faham Kak Zarina Abdullah. Semua dah boring. Saya pun dah boring. Saya faham. Semua boring. Family kita orang pun dah boring dah. Semua duduk jauh-jauh berinteraksi dengan telefon sahaja. Iya. Tetapi boring tu lebih baik daripada berkampung dekat hospital. Boring tu lebih baik daripada uncertainty, daripada nervous, daripada depressed, daripada takut. Daripada ditidurkan kerana COVID kritikal ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tolonglah jaga kesihatan. Inilah waktu terbaik untuk perokok pun, untuk buang puntung rokok anda. Sebab saya rasa, saya tak tahulah penjual rokok masih dibenarkan beroperasi ataupun tidak. Tapi saya rasa non-essential lah. Tu you all pun buanglah. Janganlah pergi kerja lepas tu share rokok. Lepas tu share COVID sebab share rokok. Tolonglah guys. Berubahlah sikit. Berapa lama lagi? Kita orang kaum-kaum mak ni dah tak larat dah nak masak kat rumah. Kita orang nak makan buffet kat luar. Buffet puasa pun tak sempat rasa. Buffet raya pun tak sempat rasa. Saya tak suka beli makanan makan kat rumah. Tak rasa tau. Tak best. Kalau makan kat restoran tu yang sedap. Makan kat hotel tu yang best. Kita orang yang kaum wanita ni lagi terasa sebenarnya. Sebab kita orang kalau cuti duduk rumah pun, kita orang tak rasa bercuti pun. Kita orang nak keluar. Ini cuti rasa macam tak guna je. Saya faham kita semua marah. Tapi kita tak boleh marah sampai kita memudaratkan diri kita sendiri. Kita yang kena jaga diri kita. Kita yang kena jaga anak-anak kita. Kita yang kena jaga mak ayah dan juga orang tua kita. Sambil kita jaga mak ayah dan orang tua orang lain juga. Kalau anda ada simptom, kalau dekat pusat vaksinasi pun ramai COVID positif yang pergi. Kalau dekat tempat-tempat macam tu pun banyak close contact yang selamba redah masuk. Jadi berapa ramai yang COVID positif ni yang pergi Giant, Tesco, Speedmart, kedai runcit. Berapa ramai sebenarnya? Korang redah je kan? Close contact, korang pergi je kan semua tempat. Sebab itulah kes banyak. Sebab itulah kes sporadik berlambak-lambak. Sebab you all tak ikut pun arahan. Bukannya tak faham, tak ikut. Itu sebab utamanya. Apa ni? Yang dengan tulisan huruf-huruf besar ni apa benda ni? Saya dah penat dah nak jawab. Doktor, bolehkah saya tak nak divaksin? Adakah saya kena tindakan? Bagilah respon kesengsaraan setia. Kau bersengsaralah dengan setianya. Tak nak vaksin sudah. Tak ada mandatory. Saya tak tahu, tanyalah KJ. Nanti KJ buat live, nanti you tanya KJ. I tak tahu. Bagi saya, awak tak nak vaksin, jangan vaksin. Orang yang tak percaya kepada vaksin dan dah niatkan yang anda tak nak vaksin, jangan vaksin. Jangan lepas dah vaksin baru nak kata, oh saya rasa rambut saya gugur lebih daripada biasa sebab vaksin. Mata saya berkedip lebih kerap daripada biasa sebab vaksin. Kulit bibir saya menjadi hitam sebab vaksin. Don't say that. Kalau tak percaya, jangan ambil. Niat dan trust is the first thing in any treatment. Bukan sahaja vaksin. Kalau tak percaya, appendix pun jangan buang. Simpan je. It's okay. Once dah percaya dengan doktor, percaya dengan diagnosis, percaya dengan rawatan yang telah anda diberikan, barulah kamu terima rawatan tersebut. Segala rawatan yang anda terima dengan separuh hati tidak akan memberikan anda satu impact positif kepada badan anda. Anda kena terima dahulu. Mental ni penting.
Aduh, ilahai. Okay lah, saya nak jawab beberapa soalan. AJK live Dr. Mala tak ada ke? Elwin ke? Tengkujuh Zamzam ke? Mawi ke? Mana tu? Betul tu doktor, nurse pun penat. Jangan tahu komplain nurse tak buat kerja. Nurse lah paling penat guys. Doktor tengok korang 5 minit je. Tengok-tengok. Okey ubat ni, oksigen banyak ni, drip banyak ni, okey banyak ni. Lepas tu doktor pergi patient next. Staff nurse lah yang jaga korang sepanjang shift dia. Kalau 7 jam, 7 jam lah. Kalau 14 jam dia double shift lah. Kalau 10 jam shift malam tu 10 jam lah. Dan staff nurse bekerja, dia bukannya kerja 7 jam tau. Dia bukannya kerja 7 sampai 2. Pukul 7 dia kerja tu, 6.45 tu dia dah kena ada dah standby dah. Dah prepare troli darah, dah letak semua troli tu dia kena update barang-barang tu, dia kena atas apa-apa dah. Dia orang tak ada patient pun ada je benda dia orang buat. Saya pun tak tahu apa yang dia orang buat. Ada kerja-kerja dia dan pukul 2 dia habis shift tu. Bukannya pukul 2 tu dia dah duduk kat punchcard macam orang yang kerja pukul 8.5, pukul 5 dekat punchcard. No. Pukul 2 tu baru kawan next shift dia datang nak take over shift. Jadi kalau patient dia 10 orang, dia bolehlah pass over dalam masa 40-50 minit. Kalau patient dia 20-30 orang, 2 jam lah dia nak pass over. Belum kira tulis report lagi. Nurse dah penat dah. You all tak nak dijaga oleh nurse yang penat. Jadi janganlah pergi merayap-rayap, pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni. Duk berkongsi rokok lah, berlepak belakang tangga lah. Pergi kerja, balik kerja, duduk rumah. Kalau perlu berinteraksilah di luar. Outdoor is always better than indoor. Itu yang saya boleh cakap. Ya, dan saya rasa sebab ialah musim sejuk, hujan. Mungkin aerosol tu ya, virus tu dia lagi lama berada di permukaan yang terapung ni. Because dia ada aerosol producing. Ya, sebab tu mungkin lagi banyak penularan. Dan jangan salahkan swab test yang banyak yang menyebabkan kes naik. Sebab yang katil-katil tambahan di hospital tu bukannya disebabkan oleh nombor yang diada-adakan sahaja. Itu sebab memang patient dah tak tahan, patient sesak nafas, patient sakit dada, patient nak oksigen, dia pergi hospital. Ada yang call ambulance berjam-jam tak dapat juga, dia pergi hospital dengan sendiri. Ya? So, okeylah, bagilah saya nak jawab beberapa soalan. Tak nak kesengsaraan setia, awak bersetialah bersama ketidakvaksinan. Awak tak perlu vaksin ya. Nanti saya tolong recommend daripada kerajaan jangan ambil tindakan kepada awak. Dan kepada Muhammad Khair, ya saya pun setuju tutup kilang-kilang yang tak penting dan tak perlu. Mungkinlah wajar ditutup, tetapi kita buatlah apa yang kita mampu buat dulu. Jomlah kita sebarkan dan kita seru rakan-rakan kita buat apa yang kita mampu buat. Yang lain tu let them fix. Saya hanya ajak you all buat apa yang as masyarakat kita mampu buat. Itu sahaja. Ya, jangan ikut SOP, jujur, buat apa yang kita mampu buat. Cari kesalahan kita dulu sebelum kita nak cari orang lain. Dan jaga kesihatan kita secara menyeluruh supaya kita tidak menambah lagi ketenatan dan kesusahan yang dialami di hospital. Dan ini bukan waktu untuk kita simpan kekayaan dan aset golongan-golongan yang dah rumah dah bertingkat-tingkat, dah berbanyak-banyak kereta beratur-atur depan rumah. Ini adalah waktu untuk kita beri, kita we share. Kita tak tahu nyawa kita ni berapa lama lagi. Alright? Dan I don't know. Kalau you all marah dengan apa yang saya cakap, you all rasa apa yang saya cakap ni salah, dan you bagilah emoji marah dekat ruang komen. Kalau you all setuju dengan apa yang saya cakap, you all boleh terima, you all boleh connect, you all boleh faham, dan bagilah saya emoji love ke ataupun emoji senyum ke, care ke or something like that supaya saya faham. Sebab saya rasa inilah saranan yang saya boleh bagi. Saya tak boleh nak pergi masuk duduk dekat parlimen tu and say, hey, come on everybody, jom kita live daripada parlimen. No, I cannot say that. I don't have that power. Saya hanya seru dan share dan bagi tahu dengan you all apa yang kita mampu buat sebagai rakyat biasa. Sebagai rakyat Malaysia biasa yang sayangkan diri kita, keluarga kita dan warga emas kita. Sebenarnya saya paling perit dada sebab saya fikirkan tentang warga emas. Sakit badan diorang duduk dekat atas katil canvas macam tu. Sakit badan diorang duduk dekat troli macam tu berjam-jam. Sakit tau pinggang-pinggang ni. Kesian kat diorang. Ini masa untuk diorang nak berehat kat rumah. You all orang golongan muda pergi kerja, balik kerja, you all buatlah apa yang you all nak buat. Jangan sebarkan jangkitan itu kepada golongan warga emas.
That's all I can say for my mother, for my mother-in-law, for my parents-in-law, and for all the elderly people out there. On behalf of them, I'm begging you, don't give them the infection. They don't need that. They need some care and love. That's all I can say. Doktor-doktor, para petugas barisan hadapan begitu berhati-hati untuk tidak menyebarkan jangkitan ini kepada orang tua mereka. Kenapa kamu begitu cuai dan alpa? Itu persoalan saya. Ya, duduklah di rumah. Tak perlu tunggu duri besi, dawai besi digulung di depan rumah anda untuk anda beringat. Jangan pergi ke sana kemari. Ini PKP. PKPD. Tak perlu tunggu ada siren. Tak perlu tunggu ada kereta dan van yang mengejar anda. Kita sendirilah ingatkan satu sama lain. Main tipu sikit-sikit tu boleh tahan lagi lah setakat main depan rumah, walaupun kerajaan dah cakap okey tak boleh tak boleh bersenam depan rumah. Kalau you all main basikal depan rumah tu saya boleh terima lagi lah. Kalau setakat petik-petik pokok bunga, bercucuk tanam kat depan tu, jogging-jogging bila tak ada orang, I think still boleh terima lagi. Tapi you all sampai pergi rumah another person, pergi rumah saudara, buat lagi gathering, buat prayers lagi. Oh tak, full moon doctor, we had to do prayers, this is prayers for our family. Tolonglah guys, please lah, we don't need that. Berapa lama saya tak tahu. I am not God, I'm not a horoscope reader. Saya bukannya tukang ramal, tukang tilik macam tu. Manalah saya tahu berapa lama. They are authorities to ask how long. Saya pun nak tahu berapa lama. Kalau you all tahu berapa lama, tell me. Saya nak beli tiket untuk pergi holiday. Saya pun dah burn out dah. Saya nak pergi holiday. Alright, but other than that, the country needs lots of positivity and love. Kita perlukan banyak positivity and love. Kita perlukan banyak eye-opening thing. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita perlukan lebih banyak strategize. What else we can do? Kat mana lagi loopholes? Mana lagi companies yang main tipu macam ni? Mana lagi? We just say it out. And reduce, I know a lot of influencers yang yang marah dengan a lot of things, yang benda yang berlaku, and they want to fix that, but I tak nak fix that because I know I cannot. I choose to fix us because I know we can fix us. And I don't want to spread all that nombor-nombor yang dengan warna merah, kadar kematian harian paling tinggi. Saya tak nak post because I don't want to create anxiety. I don't want to create more depression. I tak nak bila you tidur malam, you lagi terbayang-bayang nombor-nombor tu. So I don't put that on my timeline. I don't want. But that's the reality. It's out there. I know. Alright, but saya mengajak anda semua untuk sama-sama spread a lot of positivity, spread a lot of, kalau you all terfikir apa-apa lagi eye opener, apa lagi yang kita boleh buat, apa lagi yang kita boleh usahakan dan ikhtiarkan, then you all pun, you can spread the word, you can put up your status supaya kita pun boleh share, okay? So, yeah. Okay. I'm sorry kalau saya... Okay, Shehan, soalan saya, kenapa dah cucuk vaksin tapi boleh dijangkiti COVID? Adakah vaksin ni tipu? Shehan, awak tahu tak macam mana vaksin berfungsi? Awak dah baca ke mechanism of action? Awak dah tengok tak video saya yang saya terangkan perbezaan antara Iron Man dengan Captain America? Inilah kelas pertama, kedua tak datang, kelas ketiga, keempat ponteng, tiba-tiba masuk kelas kelima masuk tanya cikgu pasal bab 1 ni, yang cikgu marah ni. Pergi baca dulu apa vaksin buat. Apa fungsi vaksin? Vaksin mencipta apa? Neutralizing antibodies. Jadi virus masuk ke virus tak masuk? Vaksin ni dia satu shield ke, satu Iron Man punya baju ke, ataupun satu shield macam Captain America? You pergi baca dulu, then you akan faham apa fungsi vaksin. And Shehan, saya nak bagi tahu you, kalau dekat vaksin center pun ada malaun yang datang yang COVID positif, then it makes no sense to our vaccination effort. Vaksin ni perlukan 3 minggu untuk dia at least 3 minggu untuk dia cipta that immunity dalam badan kita, 3 weeks after the second dose. Alright? So saya rasa mungkin, saya tak tahu dah berapa lama dah saya bebel, you all tak bagi queue pun. Yeah, so I just want to say I'm sorry, sangat-sangat sorry kepada semua orang yang mungkin saya telah hurt dalam sesi ini. And thank you so much kepada semua yang bersama dengan saya live hari ini, sampai 6-7 ribu orang live viewers tadi. Thank you so much. Dan kepada semua yang together dengan saya, yang setuju dengan celoteh Dr. Mala,
please give me a love at the comment section so that I know how much of love out there, and tolong share banyak-banyak love in the comment section so that lebih banyak love is in the traffic, and then kita kurangkan negative energy and negative anxieties, negative thoughts in the society. Ramai orang yang walaupun tak ada COVID, dia orang ada anxiety. Ramai orang walaupun keluarga dia tak kena COVID, dia orang dalam depression. Kita kena spread a lot of love and positivity, guys. And tolong sharekan video ini, status ini dengan emoji love juga. Tolong bagi reaction love kepada video ini. I want lots and lots of love, and saya pun nak recharge and recharge energy saya. I want to re-energize because saya pun sebenarnya murung sangat sepanjang hari. I want to go and take my cup of tea, and I want to recharge myself and get better energy because I'm working tomorrow. Kalau you all perlukan apa-apa rawatan, do not hesitate to go to hospitals. Hospitals terbuka, hospital saya pun buka. We are still giving all the services we can. Semua disiplin masih berfungsi macam biasa. Tetapi at the same time, tolong jaga kesihatan anda, nombor 1. Dan nombor 2, kalau anda ada apa-apa masalah kesihatan, apa-apa simptom berkaitan dengan COVID ataupun tidak berkaitan dengan COVID, tolong dapatkan rawatan kesihatan seawal yang mungkin. Ya, sebab perubatan ni lebih awal anda pergi, biasanya lebih mild simptom anda, lebih ringan simptom anda, dan lebih mudah kita nak stabilkan anda. Ini termasuk dengan jatuh, terseliuh kaki, janganlah pergi urut dulu baru datang, it becomes worse. Ya, ataupun demam, janganlah tunggu 7 hari sebab takut nak pergi hospital sampai dah jadi denggi berdarah. Ya, tolonglah. And saya nak ingatkan ni, dalam ketika COVID mencanak-canak ni, denggi pun mencanak-canak. Tolonglah membersihkan kawasan rumah, tak menjadi satu kesalahan dalam PKP. Buang jentik-jentik dekat rumah anda tidak menjadi satu kesalahan ketika PKP-PKPD ini. Jadi tolong bersihkan kawasan rumah anda dan buang semua jentik-jentik. Pastikan denggi tidak bertanding dengan COVID. Alright, so thank you so much kepada semua yang bersama dengan saya sehingga ke hujung. Celoteh saya, tolong berikan saya banyak-banyak love dalam warna merah, purple, love kuning dan juga love hijau. Kepada semua yang ikuti saya sehingga ke hujung celoteh saya, thank you so much. Kita jaga kita lindungi kita janji untuk lindungi golongan warga emas kita. Kita jaga kita. Thank you so much daripada celoteh Dr. Mala. Good night everybody. Bye. I give you all lots of love and lots of positivity. Bye guys.